والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan yang dihormati pengurusi Masjid Qaryah Taman Pancurjaya, setiausaha ahli jawatan kuasa Masjid, Imam Bilal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah taala. Alhamdulillah kita dapat hadir ke rumah Allah, dan selepas solat fardu maghrib, antara maghrib isyak, kita duduk dalam majlis ilmu yang juga disebutkan sebagai majlis zikrullah. Dalam dalam banyak kitab disebutkan di antara waktu yang begitu berkat ialah waktu maghrib isyak. Ma bainal isya'ain, waktu antara maghrib isyak ni merupakan waktu yang berkat. Dan juga waktu yang satu lagi disebutkan ialah waktu sebelum subuh, waktu yang begitu berkat. Jadi waktu ini kita duduk dalam majlis agama, mudah-mudahan satu waktu itu berkat, dan juga Allah berkati majlis kita dan Allah beri rahmat kepada kita sebanyak-banyaknya di dalam majlis ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya ini majlis yang ke-6 pengajian kitab Kenali Nabimu dengan 5 Ilmu. Ni kitab ni lah, Kenali Nabimu dengan 5 Ilmu. Sebelum ni dah baca di 5 tempat di Seremban. Yang ini majlis yang ke-6, dan saya anggarkan malam ni insya-Allah boleh khatam kitab ini. Siapa yang nak dapatkan kitab ada di luar. Ada ke luar? Kitab ada di luar, boleh dapatkan kitab ni. Kitab ni ada di luar, siapa yang nak dapatkan boleh dapatkan. Baik, kitab ni kita baca ni, Kenali Nabimu, iaitu Nabi Muhammad SAW dengan melalui 5 ilmu. 5 ilmu yang dimaksudkan ialah pertama ilmu syama'il, yang kedua ilmu dalail, yang ketiga ilmu khasa'is, dan yang keempat ilmu fadail, yang kelima ilmu sirah. Dia maknanya mengenali Nabi SAW melalui pelantaran 5 ilmu. Ilmu syama'il, dalail, yang kedua, yang ketiga ilmu khasa'is, yang keempat ilmu fadail, yang kelima ilmu sirah. Jadi ini perbincangan kitab ni. Baik, kita masuk muka surat 73. Sambung muka surat ni 73. InsyaAllah saya cuba malam ni khatam, sebab nak sikit lagi nak habis dah. Ilmu fadail. Tengok muka surat 73 tu, siapa yang ada kitab, tengok muka surat 73 ilmu fadail. Dan muka surat 74 ta'rif ilmu fadail. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kitab ni kita dah baca. Sebelum ni kita dah baca 3 ilmu. Ilmu syama'il dah baca, ilmu dalail pun dah baca, khasa'is pun dah baca. Jadi yang ini kita baca yang ilmu keempat, iaitu ilmu fadail. Fadail ni terjemah dia, fadail ialah kalimah jamak ataupun plural bagi fadilat. Kalau fadilat, satu kelebihan terjemah dia. Kalau fadail jamak, iaitu kelebihan. Okey, yang 174 tu ta'rif ilmu fadail, kemudian permintaan nabi-nabi lain dan anugerah buat baginda Nabi SAW tanpa baginda SAW memintanya. Dan seterusnya ialah antara kitab-kitab yang membicarakan ilmu fadail. Baik, ilmu keempat ialah ilmu fadail, ilmu berkenaan dengan kelebihan Nabi SAW. Jadi apakah ta'rif ilmu fadail? Ilmu fadail yang kita nak bicarakan di sini dalam kitab ni ialah ilmu yang membincangkan berkaitan persamaan dan perbandingan
antara baginda SAW dan para nabi-nabi alaihimussalam yang lain. Jadi ilmu fadail ni nak bincang berkenaan dengan kelebihan Nabi SAW. Ada kelebihan Nabi yang sama dengan para Nabi yang lain, tetapi baginda memiliki kelebihan yang para Nabi yang lain tak ada. Jadi kelebihan yang Allah kurniakan pada Nabi SAW melebihi daripada kelebihan para Nabi yang lain. Baik, asasnya ialah setiap apa kelebihan yang diperolehi bagi setiap Nabi alaihimussalam yang lain, pasti juga kelebihan tersebut diperolehi bahkan lebih lagi kepada junjungan baginda Nabi SAW. Maknanya kalau apa-apa kelebihan yang Allah bagi pada Nabi yang terdahulu, kelebihan yang sama juga Allah bagi pada Nabi SAW, bahkan lebih lagi daripada Nabi yang lain. Dalam Al-Quran Allah ada bagi tahu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah kata ada para rasul yang Allah lebihkan daripada rasul yang lain. Minhum man kallamallah, ada yang boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, berbicara dengan Allah, Nabi Musa AS. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah ada tinggikan kelebihan Nabi Rasul melebihi yang lain. Jadi kalau para Rasul alaihissalam dan para Nabi yang terdahulu, mereka ada kelebihan yang Nabi lain tak ada, atau Rasul lain tak ada. Tapi Nabi SAW pada diri baginda, Allah himpunkan ke semua kelebihan Nabi terdahulu dan lebih lagi daripada itu lagi tambahan. Okey, ini antara contoh dia. Contoh-contohnya ialah seperti berikut. Okey, permintaan Nabi lain dan anugerah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, yang pertama dia bagi contoh. Contoh yang pertama ialah Nabi Musa AS dapat membelah laut, sedangkan baginda Nabi SAW dapat membelah bulan. Dapat membelah bulan. Jadi antara kelebihan kita sedia maklum, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Allah belah laut untuk Nabi Musa AS 12 lorong di lautan. Wa qatta'nahu mutnatai asyrata asbatan umama. Allah Ta'ala telah belah lautan untuk Nabi Musa AS. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW bukan belah lautan, bahkan Allah bagi pada baginda dapat belah bulan. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Ayat tadi yang saya baca tu Allah bagi tahu bahawa Nabi Muhammad SAW belah bulan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau kata, aku sendiri tengok dengan mata kepala aku Nabi SAW telah belah bulan. Orang kafir nampak Nabi belah bulan. Salah satu bulan itu dibahagikan kepada dua. Satu Nabi letak di atas Jabal Abi Qubais, dan satu lagi diletakkan di atas Jabal Qu'ayqi'an. Ini dua gunung yang besar yang mengapit kota Makkah Mukarramah. Kalau kita pergi Makkah, di Makkah ada dua gunung gergasi. Satu sebelah, antara sebelah kanan Misfalah, iaitu nama dia Jabal Abi Qubais. Satu lagi sebelah kiri dipanggil Jabal Qu'ayqi'an, yang bersambung sampai ke Ma'la. Nabi SAW belah bulan ketika di Mekah. Orang Mekah minta pada Nabi, Quraisy Mekah, Nabi SAW belah bulan. Tapi walaupun Nabi dah belah bulan, mereka tetap tak beriman pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka kata ini sihir. Wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka kata ini sihir, Nabi SAW buat sihir. Tetapi itu ialah mukjizat yang Allah berikan kepada baginda SAW. Jadi apa sangatlah, maksudnya apalah kalau nak dibandingkan di antara belah bulan dengan belah laut, pasti belah bulan lagi hebat. Jadi walaupun Nabi tak ada belah lautan SAW, tapi Nabi belah bulan lagi hebat daripada belah lautan. Tapi apa pun itu ialah mukjizat daripada Allah Ta'ala. Baik, sambung. Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Ta'ala, qala rabbi shrah li sadri, iaitu Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, lapangkan dadaku. Tetapi Allah Ta'ala menyebut sendiri kepada baginda SAW, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad? Mana bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Maksud Nabi Musa AS minta kepada Allah dilapangkan dada. Tapi Nabi SAW sendiri,
Allah sendiri bagi tahu, kami lapangkan dada kamu. Nabi Musa alaihissalam berkata, makna berdoa, berkata, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku, iaitu aku tu Nabi Musa alaihissalam, aku bersegera datang kepadamu wahai Allah, wahai Tuhanku, supaya engkau redha kepadaku. Sedangkan Allah menyebut sendiri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga engkau redha wahai Muhammad, sehingga engkau berpuas hati wahai Muhammad. Maknanya Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa kata, aku bersegera pergi kepada engkau untuk aku dapat keredaan kau. Tapi Nabi SAW sendiri, Allah kata, kami bagi pada engkau pemberian macam-macam anugerah supaya engkau redha. Maksud nak bagi tahu perumpamaan antara dua itu, perbandingan antara dua itu, ialah Allah sendiri anugerahkan kepada baginda supaya baginda redha. Tapi Nabi Musa AS minta kepada Allah supaya baginda diredai oleh Allah Ta'ala. Berkata Syekh Yusuf An-Nabhani rahmatullah alaih, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadi alat ni siapa yang ada kitab, kalau siapa ada kitab betul kan tu, syair ni ada tersilap baris sikit. Ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadi alat, bukan alat, lam itu tidak ada sabdu. Ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadi alat fa jami'ul khalqi tahta dhilalihi lada turi nudiya Musa khla' wa Ahmadu ladal arshi lam yu'mar bi khal'i na'lihi. Itu bersama kat situ dekat lafaz bi khal'i, ladal arshi lam yu'mar bi khal'i, kha tu baris atas, di situ ada tersilap baris bawah. Betul kan, kha itu baris atas, lam yu'mar bi khal'i na'lihi. Baik, apa syair ni terjemah dia? Di atas puncak alam ini terdapatnya kasut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepatu baginda. Sepatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke kemuncak yang tinggi. Seluruh makhluk berada di bawah bayangannya atau teduhannya. Bayangannya maksudnya bayangan tapak, bayangan sepatu baginda sallallahu alaihi wasallam. Di Bukit Tur disuruh Musa alaihissalam supaya tanggalkanlah sepatu kamu. Sedangkan Ahmad ni maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Arash tidak pun diperintahkan menanggalkan sepatunya. Maksudnya ini dalam syair ni bagi tahu, nak bagi tahu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam bila pergi bertemu Allah Taala naik Bukit Tur, Allah perintah supaya tanggalkan sepatu baginda Nabi Musa alaihissalam. Inni ana rabbuka faqla'an 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Allah perintah supaya tanggalkan sepatu baginda. Tetapi Nabi SAW bila naik ke Arash bertemu dengan Allah pada malam Mi'raj, baginda SAW tidak diperintahkan untuk menanggalkan sepatu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam perbincangan hadis, ulama hadis ada bincangkan, itu tak dinafikan berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam naik ke Arash, adakah pakai sepatu atau tidak, ada dibincangkan. Cuma sebahagian ulama berpendapat bahawa baginda pakai, dan tak ada riwayat mengatakan bahawa baginda kena tanggal. Kalau zahir baginda pakai, maknanya baginda tak diperintahkan untuk tanggalkan. Tetapi kalau Nabi Musa alaihissalam bila pakai sepatu maka disuruh untuk tanggalkan. Maka bila baginda naik ke Arash dan tidak diperintahkan untuk tanggalkan sepatu, bermakna Allah memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda pada malam Mi'raj naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh sampai di Baitul Ma'mur. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke satu makam, tempat dipanggil maqam Sarifil Aqlam. Lepas tu Nabi naik lagi sampai ke Arash Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Nabi berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila baginda naik waktu tu, dalam riwayat tidak disebutkan bahawa baginda disuruh untuk tanggalkan sepatu. Bermakna kalaulah dikatakan bahawa baginda naik dengan sepatu,
sepatu baginda pun dimuliakan. Maksud begitu sekali baginda sallallahu alaihi wasallam dimuliakan, baginda naik ke Arash dengan memakai sepatunya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Musa alaihissalam ketika naik ke Gunung Tur Sina, baginda diperintahkan untuk tanggalkan sepatu baginda alaihissalam. Baik, ini berdasarkan firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, faqla'na alaik, tanggalkanlah kasutmu, mana wahai Nabi Musa. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjangkau 7 petala langit, tidak pun diperintahkan menanggalkan sepatu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nak bagi tahu kelebihan antara para nabi. Ya Allah bagi antara kelebihan para nabi, ya Allah lebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk lain dibangkitkan hidup semula. Janganlah engkau, ni doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa baginda? Wahai Allah, bila engkau bangkitkan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti, jangan hina aku pada hari tersebut. Ini doa baginda Ibrahim alaihissalam, membayangkan tawaduknya baginda kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala telah memberikan berita gembira sendiri kepada Nabi Muhammad SAW melalui firman-Nya, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, iaitu pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan menghinakan Nabi SAW dan juga orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi Ibrahim minta supaya jangan dihina hari kiamat nanti, tapi dekat Nabi Muhammad SAW sendiri Allah bagi tahu pada baginda, wahai Muhammad, hari kiamat nanti kami tak akan hina engkau, kami akan muliakan engkau. Maksudnya kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak para nabi alaihimus salatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini doa kepada Allah supaya diberikan sekian kurniaan, diberi sekian kurniaan. Tapi dalam Al-Quran sendiri Allah bagi tahu kurniaan yang para nabi alaihimus salatu wassalam minta kepada Allah, kurniaan itu Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa diminta. Allah bagi sendiri. Maknanya Allah muliakan baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi kesemua anbiya alaihimus salatu wassalam yang lain. Ada juga dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan juga kita pun sedia maklum, Allah beri kepada Nabi Yusuf alaihissalam kecantikan. Orang yang kacak, Nabi Yusuf alaihissalam orang ni kacak. Dan ini perkara yang kita semua, ialah kalau orang baca belajar memang tahu. Allah bagi kecantikan, kekacakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun Allah baginda kekacakan yang begitu hebat, tetapi tetap Nabi Yusuf alaihissalam tidak dapat menandingi kekacakan dan keindahan rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu ada satu syair Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata, wanita-wanita istana pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, apabila mereka terlihatkan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka telah memotong tangan-tangan mereka. Mereka potong jari-jari mereka, tangan mereka. Tetapi kalaulah wanita tersebut mereka melihat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan hanya setakat memotong tangan mereka, mereka akan memotong hati mereka. Maksud nak bagi tahu begitu kacaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi kekacakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga disebutkan bahawa Allah Taala berikan ke semua para nabi, Allah bagi kacak. Dalam hadis ada diberitahu di riwayat Tirmizi pada sebutkan, tidaklah Allah mengutus mana-mana nabi melainkan kacak, handsome. Semua para nabi kacak, handsome. Tapi orang yang paling kacak antara mereka ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan paling kacak daripada seluruh makhluk. Baik. Antara kitab-kitab fadail, antara kitab-kitab ilmu fadail
iaitu yang menceritakan berkenaan dengan fadail Nabi SAW. Antara dia ialah kitab yang bernama Al-Ahadith Al-Muntaqah fi Fadaili Rasulillah SAW, yang dikarang oleh Sayyid Abdullah Al-Ghumari. Ini pengarang ini berasal daripada Maghribi, Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala. Yang kedua iaitu kitab nama Jawahirul Bihar. Ini semua kitab bahasa Arab. Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabi Al-Mukhtar oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pengarang ini orang Syam, asal daripada Lebanon, dan meninggal dunia, dan beliau berasal dari Lebanon. Dan Al-Faqir, iaitu pengarang kitab ini sendiri, iaitu Syekh Aun Mu'in Al-Qaddumi hafizahullah ta'ala. Beliau kata bahawa saya juga telah menghimpunkan risalah pada ilmu ini, ilmu fadail ini, yang bertajuk, kitabnya nama Al-Fadailul Ahmadiyah wal Fawadilul Muhammadiyah. Baik, okey, sekarang masuk seterusnya ilmu sirah. Ini ilmu kelima. Ilmu kelima yang membincangkan berkenaan dengan Rasulullah SAW. Ilmu pertama, ilmu syama'il. Ilmu kedua, ilmu dalail. Ilmu ketiga, khasa'is. Yang keempat, fadail. Tadi baru baca. Yang kelima, akhir sekali, dan merupakan penutup bagi kitab ini, iaitu ilmu sirah. Ilmu sirah. Jadi ilmu sirah iaitu berkenaan dengan sejarah hidup Nabi SAW. Dalam bahasa Arab, sirah, kalau kita kata sirah, sirah ni apa? Sirah memberi makna perjalanan. Sirah maknanya perjalanan. Dan kalau kitab sirah ialah membicarakan perjalanan hidup Nabi SAW mengikut kronologi susunan peristiwa, maka ia dipanggil kitab sirah. Ia dipanggil kitab sirah. Baik. Ilmu sirah ni apa dia? Iaitu ilmu yang membincangkan mengenai hari-hari, malam-malam, peristiwa-peristiwa dan prinsip-prinsip, ataupun kita kata kaedah-kaedah lah, ataupun perkara yang biasa baginda lakukan sepanjang umur kehidupan baginda Nabi SAW, bermula daripada kelahiran baginda SAW sehinggalah baginda SAW wafat. Itu cerita pasal sirah. Apa dia sirah? Iaitu bincangkan pasal Nabi, daripada Nabi lahir sampai baginda wafat, macam mana siang Nabi, malam Nabi, dan apa peristiwa yang berlaku zaman Nabi. Maka itu semua dipanggil ilmu sirah. Ilmu sirah membincangkan 63 tahun Qamariyah, iaitu Hijriyah, sepanjang kehidupan baginda SAW di atas muka bumi. Sirah ni makna bicara daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat, 63 tahun. 40 tahun sebelum jadi Nabi dan Rasul, kemudian 23 tahun selepas jadi Nabi dan Rasul. 23 tahun tu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 23 tahun, 13 tahun Mekah, 10 tahun di Madinah. Biasanya dalam kitab sirah yang dibicarakan panjang lebar ialah 23 tahun tu. Yang 40 tahun awal ada bicara tetapi tak panjang. Tapi yang bicara panjang lebar 23 tahun tu, kerana dari segi tasyri' maksudnya pensyariatan ialah 23 tahun tu. 23 tahun tu yang menjadi dasar syariat. Maka kerana itu dalam sirah kalau kita baca, biasanya yang panjang 23 tahun tu. Lagi-lagi lah bila di Madinah. Itu lagi ulama cerita panjang lebar. Baik, sambung. Jadi ilmu sirah membincangkan 63 tahun Qamariyah Hijriyah sepanjang kehidupan baginda Nabi SAW di atas muka bumi, yang mana Allah Ta'ala telah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengan umur Nabi SAW di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka membutuh tuli dalam kemabukan maksiat mereka. Setiap hari dan setiap malam sepanjang kehidupan baginda Nabi SAW telah disumpah oleh Allah Ta'ala dengan umur baginda Nabi SAW. Ini dalam kitab Asy-Syifa, Qadhi Iyad, Al-Imam Qadhi Iyad bin Musa Al-Yahsubi rahmatullah alaih ada karang satu kitab yang membicarakan berkenaan dengan Nabi SAW, kitab agung. Kitab itu nama Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dikarang oleh Qadhi Iyad.
Qadiyat ni ialah ulama yang asal daripada Afrika, Al-Yahsubi, asal daripada Spain, Cordoba, Spain lah, Andalusia. Dulu juga sana Islam tersebar, dan di sana lahir ramai para ulama. Jadi antara kitab yang beliau karang nama Asy-Syifa, dikarang oleh Qadhi Iyad. Dalam kitab tu beliau ada bicarakan berkenaan dengan kehebatan Nabi. Kitab tu ada dari terjemah, bicara pasal kehebatan Nabi. Antara kehebatan Nabi, dalam kitab tu diterangkan bahawa Allah Ta'ala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad SAW dalam ayat tadi itu, la'amruk, demi umurmu wahai Muhammad. Apa nak bagi tahu bahawa begitu hebatnya dan agungnya peristiwa hidup Nabi SAW, sehingga Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan umur baginda SAW. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada bersumpah. Sumpah ni biasa orang sumpah ialah untuk nak bagi tahu, nak bayangkan perkara itu penting. Nak bagi tahu apa itu penting, maka dia akan sumpah. Dalam Al-Quran Allah ada bersumpah dengan waktu duha, wad-duha. Allah ada bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari idza talaha. Allah ada bersumpah dengan malam, wal laili idza yaghsha. Allah Ta'ala ada bersumpah dengan buah, wattini waz-zaitun. Allah bersumpah dengan bukit Tursina, wa turi sinin. Allah bersumpah dengan Mekah, bumi Mekah, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan Mekah juga, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal walad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Dalam Al-Quran Allah ada sumpah di beberapa tempat, dan sumpah Allah ialah bila Allah nak bagi tahu perkara itu besar. Dan di antara keagungan Nabi Muhammad SAW ialah Allah bersumpah dengan umur baginda dalam Quran. La'amruk, Allah kata demi umurmu wahai Muhammad. Orang kafir itu mereka sedang mabuk dalam maksiat mereka. Nak bagi tahu bila Allah sumpah dengan umur baginda, maka umur baginda begitu penting untuk dikaji, dipelajari, dihayati dan diamalkan. Jadi itu umur baginda itu diterangkan peristiwanya di dalam ilmu sirah. Baik. Jadi apakah itu ilmu sirah? Ilmu sirah ialah ilmu yang membincangkan kehidupan baginda Nabi SAW, bermula daripada malam kelahiran baginda SAW. Baginda lahir di rumah Abdul Muttalib. Di rumah Abdul Muttalib di Mekah, di lembah Bani Hashim. Sekarang ni dah dibuat maktabah kat situ. Dan apa yang berlaku kepada Sayyidah Aminah pada malam kelahiran tu, apa yang berlaku pada Aminah ibu Nabi Muhammad SAW, keluar cahaya tersebut sampai ke Syam. Jadi ini diberitahu dalam kitab sirah. Baik. Dan apa yang berlaku selepasnya daripada penyusuan dan penjagaan. Baginda SAW selepas daripada lahir, baginda disusukan oleh ibu baginda, kemudian disusukan oleh Thuwaibah, hamba kepada Abu Lahab. Lepas tu disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah sampai 2 tahun. Lepas tu penjagaan dan membesar di perkampungan Bani Sa'ad. Lepas tu baginda SAW duduk dengan Halimah sampai usia 4 tahun di kampung Halimah. Kampung Halimah ni nama kampung Bani Sa'ad. Itu diceritakan dalam kitab sirah. Perkampungan Bani Sa'ad ini terletak lebih kurang 100 km daripada kota Mekah. Dia jalan pergi Taif. Mekah Taif 80 km. 30 km ke depan lagi selepas Taif ada satu perkampungan, kampung lama, namanya kampung Bani Sa'ad. Halimah orang situ, dan dulu Nabi SAW pernah menyusu dengan Halimah dan duduk dengan Halimah sampai 4 tahun. Itu ada dalam kitab sirah dia beritahu. Kemudian bagaimana kehidupan baginda SAW ketika kecil. Ini semua dalam sirah. Di mana baginda SAW menghabiskan hari-hari baginda. Kisah perkahwinan Nabi SAW. Nabi kahwin berapa orang isteri? Nabi kahwin. Nabi SAW kahwin dengan 11 orang isteri. Isteri pertama Khadijah, isteri kedua Saudah, isteri ketiga Aisyah, isteri keempat Hafsah, isteri kelima Zainab binti Khuzaimah,
isteri yang ke-6 Ummu Salamah, isteri yang ke-7 Zainab binti Jahash, isteri yang ke-8 Maimunah binti Al-Harith, isteri yang ke-9 Juwairiyah binti Al-Harith, isteri yang ke-10 Safiyah binti Huyai bin Akhtab, bangsa Yahudi, isteri yang ke-11 ialah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. 11 orang isteri Nabi SAW juga diceritakan dalam kitab sirah. Tahun bila Nabi kahwin dengan mereka semua diceritakan. Khadijah kahwin di Mekah ketika usia Nabi 40 tahun. Maaf, Khadijah usia 40, Nabi usia 25. Lepas tu Nabi kahwin dengan Saudah lepas Khadijah meninggal dunia tahun ke-11 kenabian. Lepas tu tahun yang sama Nabi kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, cuma Nabi duduk 3 tahun lepas tu baru duduk dengan beliau. Lepas tu Nabi kahwin dengan Hafsah tahun ketiga hijrah. Lepas tu Nabi SAW kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah tahun keempat hijrah. Lepas tu Nabi kahwin dengan Ummu Salamah tahun keempat hijrah juga. Lepas tu Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahash tahun kelima hijrah. Lepas tu Nabi SAW kahwin dengan Juwairiyah binti Al-Harith tahun ke-7 hijrah. Nabi kahwin dengan Maimunah binti Al-Harith juga tahun ke-7 hijrah. Nabi SAW lepas tu kahwin dengan Safiyah tahun ke-7 hijrah, satu pendapat lagi kata 6 hijrah. Nabi juga kahwin dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan tahun ke-7 hijrah. Tu last Nabi kahwin 7 hijrah. Itu semua tu dibicarakan di dalam kitab sirah Rasulullah SAW. Kemudian perniagaan dan perjanjian baginda SAW. Nabi pernah niaga. Sebelum jadi Nabi pernah niaga ke Syam. Sekali ada pergi ke Syam usia 12 tahun, tapi tak jadi, lepas tu pulang. Lepas tu lagi ada Nabi ada berniaga ketika hampir usia 25 tahun, baginda ada pergi berniaga ke Syam, bawa perniagaan Khadijah radhiyallahu anha sebelum berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan perjanjian yang baginda SAW turut serta ketika peristiwa Hilful Fudul. Ini satu perjanjian yang berlaku zaman Nabi sebelum Nabi SAW dilantik oleh Nabi dan Rasul. Ini waktu ni Nabi usia lebih kurang 25 tahun. Ini semua dalam kitab sirah. Okey, sambung lagi. Kemudian bagaimana keadaan sahabat yang memeluk Islam? Bila Nabi SAW jadi Nabi dan Rasul, macam mana sahabat-sahabat yang memeluk Islam diseksa? Dalam sirah beritahu boikot yang berlaku di lembah Bani Hashim. Orang Islam diboikot 3 tahun. 3 tahun diboikot, daripada tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Hijrah ke bumi Habsyah, sahabat hijrah ke Habsyah dulu dipanggil Habsyah, sekarang dipanggil Ethiopia. Sahabat pernah hijrah Habsyah 2 kali. Satu tahun ke-5 kenabian, satu lagi tahun ke-6 kenabian. Hijrah ke Habsyah yang pertama, sahabat yang pergi hijrah 17 orang. 12 lelaki, 5 perempuan, tu hijrah pertama. Hijrah yang kedua tahun ke-6 kenabian ialah seramai lebih kurang 100 orang. 82 lelaki, 18 orang wanita. Ini hijrah Habsyah yang kedua. Hijrah Habsyah pertama, ketua dia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hijrah Habsyah yang kedua, ketua dia ialah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu diceritakan dalam sirah. Okay, apa lagi? Kemudian tahun kesedihan ni mana tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian dipanggil tahun kesedihan kerana pada tahun tu 2 orang insan yang Nabi SAW sayang meninggal dunia. Seorang ialah seorang meninggal dunia ni Abu Talib, lepas tu meninggal dunia ni Khadijah radhiyallahu taala anha. Okey, baik. Kemudian baginda keluar ke Taif, berdakwah di Taif tahun ke-10 kenabian, yang di baling batu itu. Kemudian Isra' Mi'raj, menurut ramai pendapat kebanyakan ulama, Isra' Mi'raj berlaku selepas daripada peristiwa Taif. Ada pendapat mengatakan tahun ke-11 kenabian. Bulan Rejab tahun ke-11 kenabian. Sebahagian pendapat kata 20 Rejab tahun ke-11 kenabian, ada kata 27 Rejab tahun ke-11 kenabian. Okey, baik. Perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Ini sebelum daripada hijrah Madinah. Sebelum hijrah Madinah ada berlaku perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama berlaku tahun ke-12 kenabian di Mekah. Aqabah ni nama tempat kat Mina. Dan orang yang menyertai perjanjian Aqabah pertama seramai 12 orang sahabat daripada Madinah. Kemudian tahun depan tu, tahun ke-13 kenabian, berlaku perjanjian Aqabah yang kedua. Orang Madinah datang dan mereka berbai'ah dengan Nabi, maka dipanggil bai'ah Aqabah yang kedua. Ini berlaku seramai 75 orang. 73 lelaki,
2 orang perempuan. Perjanjian Aqabah. Yang pertama 12 orang tahun 12 kenabian. Yang kedua 75 orang tahun ke-13 kenabian. Ini pun dalam kitab sirah. Kemudian Nabi hijrah pergi ke Madinah, bumi Madinah. Penyatuan dan persaudaraan. Nabi SAW datang Madinah, Nabi telah saudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nabi telah saudarakan mereka 90 pasangan. Maksudnya Nabi gerugukan mereka. 45 orang Muhajirin, 45 orang Ansar. Baik. Dan Nabi SAW telah bina masjid di Madinah. Nabi hijrah Madinah, Nabi bina masjid. Nabi berhijrah daripada kota Makkah, Nabi tinggalkan Gua Thur. Nabi SAW telah tinggalkan Gua Sur pada 1 Rabiul Awal. Nabi keluar daripada Gua Thur. Nabi duduk kat Gua Sur 3 hari. Nabi pun bergerak pergi Madinah. Daripada Mekah pergi Madinah 8 hari. Nabi keluar daripada kota Mekah 1 Rabiul Awal, dan Nabi SAW sampai kota Madinah. Nabi sampai Quba dulu 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal Nabi duduk Quba 4 hari. Di Quba Nabi buat masjid yang pertama. Di Quba ada satu tanah kosong. Tanah tu milik satu orang sahabat, nama dia Sayyidina Kulthum bin Al-Hidam radhiyallahu anhu. Sahabat ni telah bagi tanah dekat Nabi. Nabi pun buat masjid. Masjid ini dipanggil Masjid Quba. Masjid Quba. Dan ini masjid pertama Nabi bina ketika sampai di Madinah. Dan pasal Masjid Quba ni, Allah Ta'ala telah turunkan ayat, La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Ayat yang saya baca tadi, juzuk 11, Allah bagi tahu pasal Quba, masjid yang pertama Nabi bina. Nabi duduk Quba 4 hari. Daripada 8 Rabiul Awal, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Rabiul Awal hari Jumaat, Nabi SAW pun masuk Madinah. Nabi sampai di Madinah ada satu tanah kosong milik 2 orang anak yatim. Anak yatim nama dia Sahal dan Suhail. Nabi minta kepada mereka nak beli tanah tu. Mereka kata kami tak nak jual, kami nak bagi je. Nabi beli juga. Nabi beli dengan harga 10 dinar. Dan lepas tu Nabi telah buat masjid. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang asal kecil je. Mungkin lebih kurang besar masjid ni, tapi kecil sikit. Dia kecil sikit. Lepas tu lepas dah buat masjid, baru Nabi SAW buat rumah isteri Nabi di sebelah Masjid Quba. Masjid Nabawi. Dah azan belum? Belum? Berapa minit lagi? Sikit lagi. Okey, baik-baik. Okey, ni pun nak habis dah, kitab nak habis dah. Okey, sambung lagi. Okey, Nabi bina masjid. Kemudian Nabi telah agak-agak tak apa, kita nak habis dah ni. Lepas tu kita nak tutup majlis dah. Lepas ni azan, lepas tu lagi azan, lepas tu kita habiskan kitab ni. Okey, baik. Kemudian pengagihan rumah-rumah untuk sesama sahabat menumpang. Ini maksudnya bila Nabi SAW mula-mula hijrah di Madinah, sahabat tak ada penempatan, Nabi bagi-bagikan supaya sahabat sekian duduk rumah sekian, sahabat sekian duduk rumah sekian. Maknanya duduk rumah orang Ansar. Kemudian Nabi SAW pemerkasaan pasar. Maksudnya Nabi SAW juga telah buat pasar di Madinah. Pasar di Madinah ni iaitu dekat dengan Masjid Nabawi. Dulu masa Nabi hijrah Madinah tak ada pasar. Orang Islam menumpang dekat pasar Yahudi. Dulu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Yahudi ni mereka kuasai ekonomi Madinah waktu tu. Dan antara Yahudi yang paling kuasai ekonomi dan mereka ni besar ialah Yahudi Bani Quraidah. Orang Islam sini meniaga kat mereka di pasar dan mereka bantu. Yahudi ni pandai buat senjata. Diorang buat senjata. Lepas tu diorang laga-laga ke orang Arab. Orang Arab gaduh sesama sendiri. Bila Nabi datang Madinah, orang Islam kuat. Nabi SAW selepas Nabi duduk 2 tahun, Nabi telah buat pasar. Nabi asaskan pasar, dan pasar Madinah ni terletak tak jauh dari Masjid Nabawi. Sampai sekarang orang niaga. Dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf juga pernah niaga di pasar tersebut. Dia tak jauh daripada kota Madinah. Kalau pergi kota Madinah dekat luar tu, kawasan timur Madinah. Okey, sikit lagi. Begitu juga berkaitan dengan peperangan yang terdapat. Minta azan dulu lah. Lepas tu kita habiskan. Ni kitab ni pun sikit lagi je nak khatam dah. Minta azan, minta muazzin azan, lepas kita sambung sikit lagi. Sila tuan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Baik, sambung. Okey, begitu juga tadi diceritakan sebahagian berkenaan dengan sirah Nabi, kemudian sambung lagi. Muka surat 82 tu kita sambung lagi. Begitu juga sirah Nabi ini ialah berkaitan dengan peperangan yang terdapat sebanyak 27 peperangan yang disertai sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala 47 syariah iaitu peperangan yang tidak disertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengutuskan utusan. Maksud dalam sirah juga ada cerita berapa banyak pasukan tentera yang Nabi hantar. Para ulama sirah mereka telah bahagikan pasukan tentera yang Nabi hantar dengan dua nama. Kalau pasukan tentera tu Nabi sendiri ikut
join sekali, Nabi sendiri hadir, ikut sekali, maka pasukan tentera itu dipanggil dengan istilah ghazwah. Kalau Nabi tak ikut, Nabi hantar dia pasukan tentera, mungkin kecil mungkin besar pasukan dia, maka dia dipanggil dengan istilah sariyah. Itu istilah kitab sirah. Tu dalam kitab ni bagi tahu, dikata bahawa 27 dalam pasukan tentera yang Nabi hantar, semua pasukan tentera yang Nabi ikut sendiri 27. Maksudnya 27 ghazwah Nabi. Yang Nabi tak ikut 47 ghazwah. Maknanya 47 tambah 27 47 tambah 27 berapa jadi? 74 pasukan tentera. 27 Nabi ikut, dipanggil ghazwah. 47 lagi Nabi tak ikut, maka dipanggil dengan nama sariyah. 27 ghazwah Nabi ini, ghazwah Nabi yang pertama sekali nama dia Abwa, atau juga dipanggil Waddan. Lepas tu ada beberapa ghazwah lain tapi tak berlaku perang. Lepas tu barulah berlaku peperangan Badar. Jadi dalam ghazwah Nabi yang mula-mula sekali bukan Badar, tapi ghazwah Nabi yang mula sekali nama dia Abwa. Cuma tak berlaku perang. Yang perang lepas tu berlaku Badar, mula-mula berlaku perang. Lepas tu ghazwah Nabi yang terakhir sekali ialah nama dia Tabuk, tahun 9 Hijrah. Jadi ghazwah Abwa yang pertama 2 Hijrah, ghazwah Tabuk yang terakhir tahun 9 Hijrah. Tapi semuanya dalam tempoh 2 Hijrah sampai 9 tu 27 ghazwah Nabi. Dalam tempoh itu juga Nabi ada hantar pasukan tentera. Semuanya dipanggil sariyah, 47 pasukan tentera. Okay, sambung. Kemudian pembentukan Madinah sebagai tempat menjalankan tugas kenabian dan daulah risalah, itu pembentukan negara setelah menjadi Rasul. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah Madinah, Nabi telah bentuk negara Islam. Negara Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula asaskan ialah kota Madinah. Kota Madinah ialah merupakan negara Islam yang pertama Nabi asaskan secara sempurna. Baik. Kemudian Nabi menghantar surat kepada 14 orang hakim. Tuan-tuan betulkan, situ bukan hakim tu, patutnya penguasa. Nabi hantar surat kepada 14 orang. Dalam sirah juga ada cerita, Nabi hantar surat kepada 14 orang penguasa dan raja. Maksudnya ada sebahagian tu penguasa, ada sebahagian tu ialah raja. Ni bila tahun 7 Hijrah. Tahun 6 Hijrah berlaku perjanjian Hudaibiyah. Selepas perjanjian Hudaibiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hantar surat kepada penguasa-penguasa besar, raja-raja besar zaman Nabi. Semua surat Nabi 14 semuanya. Tetapi surat Nabi yang paling utama Nabi hantar kepada satu raja Rom. Raja Rom, Hercules, Herakal. Nabi juga hantar surat kepada raja Parsi, Kisra yang bernama Shirawaih. Nabi SAW juga telah hantar surat kepada raja Mesir nama Muqawqis. Nabi SAW juga telah hantar surat kepada raja Habsyah, iaitu dipanggil dengan nama Najashi. Namanya Ashama tetapi dipanggil dengan gelaran Najashi. Nabi SAW juga ada hantar surat kepada raja Yaman, Tubba. Nabi juga ada hantar surat kepada raja Oman. Nabi juga ada hantar surat kepada raja Bahrain. Tetapi yang saya sebut tadi yang utama itu ialah merupakan raja besar zaman Nabi SAW. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Majoriti tak beriman, tetapi yang beriman, antara yang beriman ialah Raja Habsyah. Raja Habsyah beriman, Najashi, nama dia Ashamah. Tapi lebih kurang 2 tahun lepas beriman dia meninggal dunia, iaitu Ashamah tu. Lepas tu dia meninggal dunia tahun 9 Hijrah. Lepas tu naik raja baru. Raja baru tak ada riwayat sama ada dia masuk Islam ataupun tidak. Jadi Nabi hantar surat kepada raja-raja besar. Para ulama kata iktibar dia adalah nak bagi tahu Islam untuk satu dunia. Kerana itu Nabi hantar surat kepada raja besar zaman tersebut. Sambung lagi. Kemudian peristiwa baginda sallallahu alaihi wasallam menyambut 70 orang tetamu. Ni bila tahun 9 Hijrah. 9 Hijrah berlakunya Islam tersebar, dan waktu tu negara Arab masuk Islam. Jadi tahun 9 Hijrah banyak orang Arab masuk Islam. Okey, baik. Sehinggalah kepada peristiwa Haji Wada, haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam sirah. Lebih kurang 3 bulan sebelum wafat Nabi buat haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat haji. Haji baginda dipanggil Haji Wada atau juga dipanggil Haji Wida, haji perpisahan. Dalam sirah Nabi buat umrah 4 kali, Nabi buat haji sekali. Sekali haji Nabi buat, umrah Nabi buat 4 kali. Menurut setengah ulama Nabi buat haji 3. Kalau kita gabungkan semua
Nabi buat umrah 4 kali. 4. Ada setengah kata umrah Nabi 3. Tapi kalau kita kumpul semua 4. Haji Nabi ialah sekali, haji wida atau juga dipanggil haji wada. Umrah Nabi 4 kali. Bila? Umrah Nabi yang pertama tahun 6 Hijrah dipanggil umrah Hudaibiyah. Umrah Nabi yang kedua tahun 7 Hijrah dipanggil umrah qada. Umrah Nabi yang ketiga ialah umrah Ji'ranah 8 Hijrah dipanggil umrah Ji'ranah. Umrah Nabi yang keempat ialah umrah yang Nabi buat sekali dengan haji wida tahun 10 Hijrah. Haji Nabi sekali, haji Nabi iaitu 10 Hijrah tu. Nabi SAW buat haji. Baik, dan sampailah kepada kewafatan baginda Nabi SAW. Nabi SAW keluar buat haji 25 Zulqa'dah. Nabi keluar dari Madinah. Nabi sampai Mekah 4 Zulhijjah. Lepas tu 8 Zulhijjah Nabi mula lakukan amalan haji. Lepas dah habis haji, Nabi pun pergi ke Mina sampai 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah, lepas tu 14 Zulhijjah Nabi duduk kat Mekah sekejap, semayang 4 waktu. Lepas tu malam tu 14 Zulhijjah Nabi balik ke Madinah. Selepas dah habis lakukan haji wida. 21 Zulhijjah Nabi sampai Madinah. Selepas pulang dari haji tahun 10 Hijrah. Lepas tu 2 bulan lepas tu Nabi wafat. 21 Zulhijjah tahun 10 Hijrah Nabi SAW balik daripada haji. Lepas tu masuk tahun baru, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal, akhir Rabiul Awal, 29 Rabiul Awal Nabi SAW mula sakit. Nabi sakit 13 hari sebelum wafat. 1 Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal, 3 sampai tu Nabi makin sakit. Akhirnya 12 Rabiul Awal waktu duha tahun 11 Hijrah Nabi SAW wafat. Baginda wafat hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah waktu duha. Dan baginda dikebumikan besok malam tu, Selasa malam Rabu, Nabi SAW telah dikebumikan di bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha di kota Madinah. Jadi semua tu ada cerita dalam sirah Rasulullah SAW. Okey, sikit lagi nak habis. Ni tak ada apa-apa pun. Ni cerita apakah dia kitab-kitab sirah yang dikarang. Cuma kitab ni kebanyakan dia bahasa Arab lah, kitab bahasa Arab. Okey, jadi pengarang kitab sirah. Okey, orang pertama yang mengarang kitab sirah ialah kitab sirah Nabawiyah ialah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni meninggal dunia tahun 92 Hijrah. Okey, orang kedua yang mengarang kitab sirah ialah Aban bin Uthman, meninggal dunia tahun 105 Hijrah. Orang ketiga yang mengarang kitab sirah ialah Wahab bin Munabbih, meninggal dunia tahun 110 Hijrah. Orang yang keempat mengarang kitab sirah Nabawiyah ialah Syurahbil bin Sa'ad, meninggal dunia tahun 123 Hijrah. Orang yang kelima mengarang kitab sirah ialah Syihab Az-Zuhri. Ini salah ni. Tambah sikit, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nama sebenarnya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ulama hadis biasa dipanggil Ibnu Syihab Az-Zuhri. Meninggal dunia tahun 124 Hijrah. Betul kan? Tambah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu mungkin tertinggal. Ibnu Syihab Az-Zuhri meninggal dunia tahun 124 Hijrah. Orang yang keenam yang mengarang kitab sirah Nabawiyah ialah Abdullah bin Abi Bakar bin Hazim. Meninggal dunia tahun 141 Hijrah. Orang yang ketujuh mengarang kitab sirah ialah Musa bin Uqbah. Ini antara kitab sirah yang biasa dirujuk. Cuma dia tak dijumpai nuskah dia. Maghazi Musa bin Uqbah nama dia. Meninggal dunia tahun 141 Hijrah. Okey, orang yang ke-8 yang mengarang kitab sirah Nabawiyah ialah Ma'mar bin Rashid As-San'ani, orang Yaman asal. Meninggal dunia tahun 150 Hijrah. Kemudian datang beliau Muhammad bin Ishaq, dan beliau mengarang kitab sirah yang pertama pada zaman Abbasiyah tahun 152 Hijrah. Kitab sirah yang mula-mula ditemui, nuskah dia ada, yang tadi kita baca sampai 8 tu semua tak ada. Ada pernah karang tapi tak ditemui dia punya manuskrip dia. Wallahualam kat mana. Tapi kitab yang mula-mula ditemui manuskrip dijumpai yang nombor 9 ni, iaitu kitab sirah Muhammad bin Ishaq. Biasa orang panggil dengan nama Sirah Ibnu Ishaq. Sirah Ibnu Ishaq meninggal dunia tahun 152 Hijrah. Kemudian orang yang selepasnya ialah Ziyad Al-Bukhari dan Al-Waqidi. Ini sirah Waqidi. Imam Waqidi juga ada karang kitab sirah. Kemudian selepas mereka ialah Ibnu Hisham, yang beliau meringkaskan kitab sirah itu dengan nama Sirah Ibnu Hisham pada tahun 218 Hijrah. Ini Sirah Ibnu Hisham ni yang paling masyhur dikarang. Ini pun ada. Ini pun ada dicetak dalam bahasa Arab dan ada diterjemah di dalam bahasa Indonesia. Melayu saya tak pasti, tapi Indonesia ada. Sirah Ibnu Hisham ni antara sirah yang awal dikarang, yang ada ditemui. Kemudian berlalu kitab ini, dan selepas berlalu kitab Sirah Ibnu Hisham,
dibuat oleh Imam As-Suhaili dan syarahnya yang bertajuk Ar-Raudul Unuf pada tahun 581 Hijrah. Maksud Imam Suhaili ni karang syarah bagi Sirah Ibn Hisham, namanya Raudul Unuf. Beliau meninggal dunia 581 Hijrah. Kemudian datang pula Abu Zar Al-Khashani dan beliau meringkaskan Sirah Ibn Hisham, iaitu beliau meninggal dunia pada tahun 604 Hijrah. Kemudian ditulis kitab sirah oleh Imam Badruddin Aini yang beliau meninggal dunia 508 Hijrah, yang kitabnya bertajuk Kashful Lithan fi Sirah Ibn Hisham. Kemudian diringkaskan oleh Burhanuddin Asy-Syafi'i pada kitab yang bertajuk Az-Zakhirah fi Mukhtasar Sirah. Ini semua bahasa Arab tuan-tuan, tak apalah kita baca je, ni bahasa Arab semua. Kemudian lalu datang selepasnya Abul Abbas Al-Wasiti yang mengarang kitab sirah bertajuk Mukhtasar Sirah Ibn Hisham. Ini ringkasan Sirah Ibn Hisham tadi, dan dibuat pula dalam bentuk nazam, iaitu syair, oleh Imam Muhammad Ad-Damiri pada tahun 793 Hijrah, iaitu kitabnya bertajuk Al-Fathul Qarib fi Siratil Habib, dan tahzib Sirah Ibn Hisham oleh ahli sejarah, iaitu Al-Muhaqqiq Abdus Salam bin Harun. Ni ulama Mesir, baru meninggal, baru taklah, tapi Muhaqqiq Abdus Salam bin Harun ni beliau ada karang kitab sirah yang diringkaskan daripada kitab Sirah Ibn Hisham, dan beliau di antara yang paling mudah dan senang dalam pelbagai ringkasan yang ada. Baik. Terdapat juga kitab Bahjatul Mahafil oleh Al-Amiri dan sirah Ahmad Zaini bin Dahlan. Ini ulama Syafi'iyah di Mekah, beliau juga kadang kitab sirah. Kitab sirah beliau ni dipanggil sirah Said Ahmad Zaini bin Dahlan. Beliau ni ulama Syafi'i di Mekah. Kemudian sirah Syamiyah yang bertajuk Subulul Huda wal Rasyad oleh Muhammad bin Yusuf As-Salihi rahimahullahu taala. Baik, sampai situ habislah kitab ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kitab sirah ni banyak ulama karang. Ulama yang karang kitab sirah ada yang kecil, ada yang besar, tapi banyak ulama yang mengarang kitab sirah. Para ulama mengatakan individu yang paling banyak dikarang mengenainya ialah tidak ada orang lain melainkan hanya Nabi SAW. Dalam dunia ni kalau kita cari pasal siapa orang paling banyak tulis, pastilah akan ditemui Nabi. Pasal Nabi ni orang paling banyak tulis, sampaikan orang bukan Islam pun tulis pasal Nabi. Dan ada sebahagian orientalis barat tulis kitab sirah dalam bahasa Inggeris pasal Nabi SAW. Banyak ulama yang karang. Tapi dalam bahasa Arab ada ringkas, ada yang tebal. Setahu saya kitab sirah yang antara yang paling tebal yang dikarang iaitu kitab sirah Syamiyah, iaitu dikarang oleh Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi rahimahullahu taala. Beliau meninggal dunia tahun 941 Hijrah. Kitab beliau itu dinamakan Subulul Huda wal Rasyad, 12 jilid. Kitab tu 12 jilid. Tebal ni, karang sirah Nabi je, tebal ni 12 jilid. Ini antara kitab yang lain. Dan antara yang terkenal juga Ibnul Qayyim Jauziyah juga ada karang kitab sirah, namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Jadi beliau juga ada karang kitab sirah Nabi SAW. Tapi ada yang kitab besar, ada yang kitab kecil, dan juga ada ulama yang karang dalam bahasa Arab ringkas. Dan saya juga ada buat terjemahan sirah. Ini terjemahan sirah lah yang karang guru saya, Syekh Hisham Kamil. Kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Ini antara yang ringkas dan padat. Al-Mukhtasar fi Sirati Sayyidil Bashar. Ini antara lah. Pengarang ni pun hidup lagi, tapi banyak lagi kitab sirah lain yang dikarang oleh para ulama. Jadi kita untuk datangkan cinta Rasulullah SAW, sekurang-kurangnya banyaklah kita baca dan mengkaji dan belajar sirah Rasulullah SAW. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, ada satu orang tanya, dia kata macam mana saya nak hidup dengan Nabi. Maksudnya macam mana saya ni nak hidup dengan Nabi? Pertanyaan tu dia pertanyaan yang bagus. Macam mana kita saya nak hidup dengan Nabi? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita sedia maklum kita tak dapat nak hidup dengan Nabi. Maksudnya Nabi SAW dah wafat. Nabi dah pergi tinggalkan kita 1400 tahun dahulu lebih. Nabi dah tinggalkan kita. Tetapi dan orang yang Allah pilih untuk duduk dengan Nabi, mereka orang yang bertuah, orang besar, para sahabat Rasulullah SAW. Para ulama kata para sahabat lebih kurang bilangan mereka 124,000. Ada kata kurang, ada kata lebih. Mereka ni orang yang bertuah, dapat hidup dengan Nabi, dan mereka ni Allah pilih. Kita bukan boleh pilih nak lahir tahun bila. Itu di luar kekuasaan, di luar kita punya kemampuan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk kita tak boleh hidup zaman Nabi. Kenapa tak boleh hidup zaman Nabi? Zaman tu dah habis.
Masa bila dah berlalu, kita tak boleh nak hidup dah. Mana boleh, masa dah habis. Jadi zaman Nabi dah habis. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, para ulama biasa kata, walaupun kamu tak boleh hidup zaman Nabi, tapi usahalah kamu hidup setiap saat dan setiap detik kamu hidup bersama Rasulullah SAW. Macam mana cara kita nak hidup dengan Nabi? Cara nak hidup dengan Nabi ialah setiap hidup kita ni mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka siapa yang buat macam tu, dia seolah-olah hidup dengan Nabi. Maka siapa yang hidup dengan Nabi, di akhirat nanti Allah akan kumpulkan dia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak hidup zaman Nabi tak boleh, tapi untuk hidup dengan Nabi dekat dunia, caranya ialah kita amalkan sunnah Rasulullah dalam hidup kita. Dan insya-Allah akhirat nanti Allah kumpulkan kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara dia datangkan cinta Nabi dan belajar sunnah Nabi dan amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap sudut kehidupan kita. Wallahu alam, sampai itu saja. Semoga Allah SWT jadikan majlis ni malam ni majlis yang malam diberkati. Allah beri rahmat bagi kita dan Allah SWT jadikan majlis ni sebagai sebab kita mendapat syafaat Rasulullah SAW, dan supaya di akhirat nanti Allah SWT golongkan kita bersama, dapat duduk bersama Rasulullah SAW, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan juga di akhirat nanti semoga Allah SWT beri kita peluang mendapat minum daripada tangan Rasulullah SAW, dan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan kita berdoa juga dengan majlis ini, berkat keberkatan majlis ini Allah Ta'ala tunaikan hajat kita dunia dan akhirat. Allah angkat wabak, hilangkan wabak yang sedang melanda di negara kita dan di seluruh dunia, dan Allah Ta'ala mudahkan urusan umat Islam secara khususnya dan juga urusan manusia secara umumnya. Dan kita berdoa juga kepada Allah SWT di akhirat nanti Allah masukkan kita dalam syurga Firdaus, Allah jauhkan kita daripada api neraka. Dan kita berdoa supaya Allah SWT sembuhkan yang sakit, yang sesiapa ada hajat Allah tunaikan, dan juga sesiapa yang mana dia ada hutang Allah Ta'ala mudahkan dia untuk bayar hutang, dan sesiapa yang ada hajat baik dunia akhirat Allah Ta'ala tunaikan segala hajatnya. Dan juga kita berdoa supaya Allah SWT terima amalan kita, dan Allah SWT jadikan ia sebagai sebab kita hampir dengan Allah SWT dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, saya juga terlupa tadi, saya ijazahkan kitab ni pada semua yang hadir. Pengarang ni pun hidup, jadi beliau pun ijazahkan, dan beliau kata ijazahkan pada sesiapa yang hadir dalam majlis. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir. Baik, wallahu alam.